Jadi guguk sikit tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Tuan Pengerusi Tetap Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia yang berbahagia Datuk Ashraf Wajidi bin Dusuki, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia serta barisan saf kepimpinan Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Yang berbahagia Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia, yang berbahagia bos saya Major General Datuk Seri Jamil Khair bil Baharom. Beri tepukan tuan-tuan. Bos Negeri Kedah. Yang berbahagia Datuk Seri Ahmad Syabri bin Cik serta perwakilan yang saya hormati sekalian. Pertama sekali sudah tentunya bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan dan limpah kurnianya. Kita dapat sama-sama berada pada petang ini di dalam satu persidangan Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia bagi tahun 2022. Keduanya saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada saudara Fazil bin Zulkifli, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Kedah, serta Ketua-Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Negeri Kedah kerana telah memberi peluang kepada saya untuk berdiri di hadapan ini pada ketika ini. Saya Muhammad Rakib bin Abu Hassan, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Padang Serai, berumur 37 tahun. Ada umur pemuda lagi? Muda lagi tuan-tuan. Darah anak muda dan masih ada umur di dalam pemuda. Saya mewakili Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Kedah. Pada 19 November 2022, PRU yang ke-15 lepas, 2 bulan lepas, Barisan Nasional sekali lagi diuji. Kali ini diuji lebih dahsyat daripada tsunami PRU ke-14. Barisan Nasional hanya mendapat 30 kerusi sahaja di dalam Dewan Rakyat. Ada di kalangan kita yang sedih, ada di kalangan kita kecewa, dan ada juga di kalangan kita yang bergembira kerana kita sudah menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan pada hari ini. Syabas dan tahniah diucapkan Yang Amat Berhormat Presiden Parti kerana telah dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan yang berada di dalam dewan ini, kita ada perbezaan tuan-tuan. Saya dengan tuan-tuan ada perbezaan. Saya dengan yang berada di atas pentas ni pun ada perbezaan. Tuan-tuan nak tahu apa perbezaannya? Perbezaannya pada PRU 15 lepas, tuan-tuan semua undi Barisan Nasional, tapi saya di Parlimen Padang Serai diminta untuk undi PH tuan-tuan. Tu Sri, jangan apa ni potong nama saya sebab Padang Serai kena undi PH. Saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan. Pok saya tuan-tuan, dia tongkat motor masa hari pilihan raya tu lah. Dia tongkat motor tu, dia masuk rumah, dia kata, aku ni dah 12 kali dah undi, 12 kali boleh mengundi. 11 kali aku undi Barisan Nasional, kali ke-12 aku kena undi PH. Semua sebab hang. Dia kata kat saya tuan-tuan. Saya kata nak buat macam mana apa? Hal ni Parlimen Padang Serai ni dia jadi special sikit. Sebab tuan-tuan, pok saya ni tuan-tuan, dia ni memang tak mau undi. Tak mau undi selain daripada Barisan Nasional. Orang tua tuan-tuan. Umur pun dah 70 tahun. Tapi nak buat macam mana arahan daripada parti saya beritahu lah ke Abah. Kita ni orang parti Abah. Nak buat macam mana kita akur daripada arahan daripada atas. Berlenang air mata orang tua saya tuan-tuan. Saya nak menceritakan sedikit
suasana PRU di Parlimen Padang Serai, tuan-tuan. Kisahnya pengorbanan seorang yang keletihan. Tu tajuk dia, tuan-tuan. Mulanya, tuan-tuan, dia berlaku apabila calon PKR meninggal dunia, tuan-tuan. Di sini pun ada perbezaan. Tuan-tuan yang ada dalam dewan ni berkempen hanya 2 minggu. Kami di Parlimen Padang Serai berkempen hampir sebulan, tuan-tuan. Kita ni dah berkempen 2 bulan, 2 minggu ni, tuan-tuan fahamlah sendiri, tuan-tuan. Keletihan kita tu, walaupun saya ni tak jadi calon, bawa calon, letih, tuan-tuan. Sehari tidur 2 jam, samalah sekali dengan Cikgu Mahdi sekali. Tidur, kita duk tunggu tu, bilalah nak habis ni 2 minggu ni. Tiba-tiba, tuan-tuan, lagi 2 hari lagi nak mengundi, calon pula dah mati. SPR mengumumkan Parlimen Padang Serai ditangguh. Selepas tu, tuan-tuan, kami ni jentera tengah mood tengah duk naik ni. Full throttle, tuan-tuan. Full throttle. Tiba-tiba kena tangguh. Relax dulu. Tak apa. Dengan harapan Barisan Nasional akan menang besar pada 19 November itu. Tiba-tiba, tuan-tuan, keluar keputusan. Kalah pula dah, tuan-tuan. Jentera di Parlimen Padang Serai, tuan-tuan, down betul-betul. Kalau kata tengok TikTok, korang down. Apa ni, kau tak down. Tapi jentera Parlimen Padang Serai, tuan-tuan, down pada 19 hari bulan tu. Bila dah down, jentera mai jumpa macam mana lah kita nak buat ni. Tapi nak buat macam mana, tuan-tuan? Kita habang awal, kita jadi pembangkang. Waktu mai tak duk, tuan-tuan, kita kena bekerjasama dengan PH. Hak tu pun down lagi, tuan-tuan. Kita jumpa jentera, Datuk Seri Jamil pun turun terang kepada jentera. Bila, tuan-tuan, dah kata down tu, tuan-tuan, kita turun berkempen masa 2 minggu tu. Macam biasa, ajak juga jentera berkempen juga 2 minggu. Tiba-tiba, tuan-tuan, calon Barisan Nasional kena tarik diri pula, tuan-tuan. Down lagi jentera, tuan-tuan. Punya letih. Lepas tu mai hari bermulalah episod tu, tuan-tuan. Bila calon Barisan Nasional kena tarik diri tu, tuan-tuan. Saya dengan Cikgu Mahdi ada pergaduhan sikit. Datuk Seri Jamil pun sedar. Saya ada konflik sikit dengan Cikgu Mahdi apabila di situ kami diminta untuk membantu berkempen dengan berkempen untuk calon PH. Bila berkempen tu saya stop, tuan-tuan. Saya beritahu dekat jentera pemuda sebab kita ni orang BN, tuan-tuan. Tiba-tiba dengan DAP kita dah bergaduh 60-70 tahun lebih. Dengan PKR kita dah bergaduh 20 tahun lebih. Tiba-tiba dalam masa 5 hari. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan, di Parlimen Padang Serai. Kalau kata tuan-tuan habis pilihan raya, mungkin ada gap sebulan, 2 bulan nak bekerjasama dengan PH ni. Parlimen Padang Serai 5 hari, tuan-tuan. Kami ditugaskan 5 hari nak turun jumpa orang kampung. Nak bersemuka dengan orang kampung. Nak habaq dekat orang kampung. Pakcik, kami nak minta tolong, pakcik. Hari nak mengundi ni, pakcik kena undi PH. Tuan-tuan rasa apa mereka akan kata kat kita? Yang paling tak tahan, tuan-tuan, mereka pula kata kat kita, hang ni boleh berapa ribu, tak tahu ni presiden bagi, PH bagi ni. Hak tu yang tak tahan, tuan-tuan. Kalau setakat nak kena maki dengan orang kampung, bab politik ni tak ada masalah. Tapi kalau kata kena peli hak tu tak tahan. Selepas tu, tuan-tuan, saya bergaduh dengan Cikgu Mahdi. Saya habaq dekat jentera pemuda, kita tak payah turun. Cikgu Mahdi ketua bahagian saya, Datuk Asmadi bin Abu Talib. Antara saya dengan Cikgu Mahdi ni, Datuk Jamil pun tahu, Saudara Fazil, ketua-ketua muda pun tahu, saya ni dengan dia macam ni. Datuk Rahman Dahlan, memang tahulah Cikgu Mahdi ni macam mana. Tiba-tiba, tuan-tuan, dalam masa 4 hari tu saya tak setuju dengan Cikgu Mahdi sebab kita nak undi Barisan Nasional, tuan-tuan. Bila habaq dekat orang, saya kata 7 hari bulan hari mengundi pasal Parlimen Padang Serai. Saya habaq dekat jentera 8 hari bulan saya akan keluar. Tapi kita akan undi, kita tetap akan undi Barisan Nasional. Cikgu Mahdi ni mengamuk dekat saya. Dia mengamuk macam-macam lah. Kata kat saya, dia kata pemuda tak hormat dia lah, pemuda tak jaga maruah dia lah. Dan akhirnya, tuan-tuan, di hari-hari Ahad tu, isteri saya hantar mesej. Akid, hari Ahad ni, hari Ahad, isteri saya hantar mesej. Akid, Datuk Seri Zahid mai Parlimen Padang Serai kan? Saya kata, betul, Datuk Zahid akan mai. Dia tolong dia mai berkempen. Pi tak malam ni.
Saya kata saya tak pergi kot, saya nak rehat sampai 8 hari bulan baru saya keluar balik. Waktu bini saya kata, pergilah. Datuk Zahid tu Presiden UMNO. Bawa Cikgu Madi, iring Cikgu Madi. Pemuda ni sentiasa bersama Cikgu Madi. Persepah malam ni tak mau pergi dengan Datuk Zahid. Bila saya cek tuan-tuan, rupanya bini saya dengan bini Cikgu Madi, ketua bahagian saya ni, dah kontak sama-sama nak minta saya dengan Cikgu Madi berbaik balik tuan-tuan. Lepas tu saya pun balik rumah. Bini saya kata, malam ni pergi dah Datuk Zahid. Saya kata, tengok dululah Piana. Dah kali bini saya peluk saya tuan-tuan. Menangis ni tuan-tuan. Dia tak apalah, bini kan. Bukan siapa-siapa. Bini saya ingat lagi tuan-tuan. Mula tu saya nak relax dulu sebab kita ni, tuan-tuan bayangkan tuan-tuan 4 hari. 4 hari kita nak terima undi PH ni. Saya ada fikir, saya boleh ke undi PH ni? Saya bagi tahu kat geng-geng pemuda, hangpa boleh ke undi PH? Depa pun tak boleh. Lalah kali tuan-tuan, bini saya kata, hak tu letak tepi. Ikut Cikgu Madi, kesian dekat Cikgu Madi. Pemuda ni kuat dengan Cikgu Madi, duduk dengan Cikgu Madi. Hak lain tu tak payah ada fikir. Lah kali tuan-tuan, saya ingat lagi bini saya kata, Cikgu Madi dalam masa ni dapat arahan suruh bina sebuah rumah. Bina sebuah rumah. Rumah tu nak siap dah 7 hari bulan. Saya kata saya nak pergi 8 hari bulan. Jangan pergi 8 hari bulan. Kalau kata pergi 8 hari bulan, rumah dah siap dah. Buat apa? Kalau kata kita pergi pun tak ada nilai dah. Kurang-kurangnya pergilah lagi 3 hari ni. Pergi tolong Cikgu Madi kurang-kurang cat rumah tu. Angkatlah bata apa-apa. Bantu Cikgu Madi. Lah kali tuan-tuan, saya pun menangis juga. Tuan-tuan, dengan bila bini saya peluk saya, menangis, beritahu kat saya. Lah kali saya... Ini 2 kalilah menangis. Lah kali saya akur tuan-tuan. Saya akur. Cuma saya cerita ni tuan-tuan, hak ni saya cerita ni past tense no tuan-tuan. Past tense. Bukan present tense. Saya turun saya keluar pula kat Facebook kata pemuda UMNO Kedah tak menyokong kerajaan perpaduan, menolak PKR, menolak DAP. Tak tuan-tuan. Yang saya cerita ni past tense. Past tense no. Yang tu bukan present tense. Sebab saya pun dah undi PH. Saya cerita betul-betul, Tok Jamil. Saya undi PH, Tok Jamil. Hampa tak undi PH, hampa bukan tahu. Mana dia Am kata tadi salam reformasi, tak style lagi. Saya Parlimen Padang Sarai undi PH, bukan salam reformasi lagi. Ya tuan-tuan, lepas tu saya berjumpa dengan Cikgu Madi, selesai lah kali saya ikut. Malam tu saya pergi Datuk Seri Jamil, Datuk Zahid mai saya pergi. Sebab isteri saya minta saya pergi juga. Itulah pengorbanan seorang isteri tuan-tuan. Ni peluk lagi kot. Dia peluk lagi. Tuan-tuan, lepas tu selesai tuan-tuan. Alhamdulillah sekarang ni dah baik balik dah tuan-tuan. Dengan Cikgu Madi. Tak risau tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, saya nak cerita dekat tuan-tuan ni tuan-tuan. Tak ada masalah yang tak boleh diselesaikan di dunia ini. Setiap masalah yang kita alami mesti ada jalan penyelesaian. Yang tak boleh selesai masalah bila kita lari dari masalah. Tuan-tuan, persidangan perwakilan sekalian. Apa yang saya ceritakan kepada tuan-tuan pada tadi, alangkah syukurnya, alangkah gembiranya jika semua pemimpin atasan parti mampu untuk bertolak ansur seperti mana yang saya ceritakan tadi. Bukan apa tuan-tuan, tetapi hanya untuk melihat UMNO kembali kuat dan dapat membeli jiwa rakyat kembali. Saya ni tuan-tuan jadi ketua pemuda, umur saya 28 tahun. 28 tahun saya jadi ketua pemuda. Tok Dad, hello Dad. Mengalu-alukan kehadiran Naib Presiden yang berbahagia Datuk Seri Diraja Haji Mahathir Khalid. Masa saya umur 28 tahun tu tuan-tuan, masa tu saya jadi PSU pemuda. Masa tu Cikgu Madi jadi ketua pemuda bahagian. Sekarang ni ketua bahagian, saya ketua pemuda. Saya melihat pada ketika itu semua pemimpin UMNO cool saja tuan-tuan. Senada, sesuara, bergerak seiringan, bersatu hati dalam memimpin parti. Apabila kerajaan Barisan Nasional kalah pada PRU 14 lepas, di saat inilah
bermulanya ramai pemimpin UMNO sudah tidak senada, sudah tidak sekata, tidak bergerak seiringan, tidak bersatu hati. Dan perkara ini berterusan sehingga berlakunya PRU ke-15. Sedih kami anak-anak muda ni tuan-tuan. Sedih apabila pemimpin UMNO tidak senada, tidak sesuara, tidak bergerak seiringan, tidak bersatu hati. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, pengundi 18 tidak memilih Barisan Nasional sebagai pilihan mereka. Kenapa tuan-tuan? Ini kerana pengundi 18 pada PRU ke-14 lepas umur mereka 14 tahun. Bila umur mereka 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, masuk 18, mereka mampu menjadi pengundi. Di saat umur mereka 14 tahun, tuan-tuan, pelbagai cerita buruk berkenaan dengan UMNO yang dilontarkan oleh pemimpin-pemimpin UMNO. Apabila semua ini berlaku, anak muda yang umur 14 tahun tadi, mereka menganggap memang benarlah UMNO ini adalah parti yang tidak baik, jahat dan busuk. Sebab yang bercakap tentang buruk UMNO ini adalah pemimpin UMNO sendiri, bukan parti luar daripada UMNO. Tuan-tuan, tidak perlulah kita bercakap seperti itu, sebab pemilihan akan berlaku tidak lama lagi. Mungkin 1 bulan lagi, mungkin 2 bulan lagi, mungkin 3 bulan lagi. Buatlah pilihan kita semua. Saya sering bercakap di Parlimen Padang Serai. Jika saya diri saya ini tidak baik, perwakilan pemuda UMNO tentukan. Kalau kata pemuda UMNO tak suka dengan saya, pemuda UMNO benci dengan saya ni jahat, saya ni tak mampu untuk membawa pemuda UMNO memenangkan Parlimen Padang Serai, luahkanlah di masa pemilihan. Buatlah pilihan untuk mencari ketua yang baru. Tetapi tuan-tuan, sekiranya pemilihan berlaku, saya dipilih sebagai ketua pemuda, ikutlah saya. Kita rapatkan saf, bergerak seiringan, kita kuatkan jentera kembali bagi menawan jiwa anak muda. Tuan-tuan, saya mula mengikuti UMNO secara aktif umur 18 tahun. 18 tahun saya dah jadi setiausaha UMNO. Dalam masa itu, saya banyak hadir kursus-kursus yang dianjurkan BTN, Biro Tata Negara. Saya masih ingat lagi penceramah-penceramah banyak menekankan kepada kami yang hadir ke kursus tersebut, jagalah institusi presiden, jagalah institusi parti. Musuh akan mencari jalan untuk lemahkan parti. Salah satu untuk lemahkan UMNO, seranglah institusi presiden. Saya nak tanya pada sidang perwakilan semua, bab ini tak payah pergi mengaji bab pengaji di universiti, bab pengajian ekonomi, pengajian sains politik. Bab ini ilmu yang mampu dipelajari di dalam kehidupan kita. Saya nak tanya tuan-tuan, jika nak lemahkan pemuda UMNO Padang Serai, lemahkan siapa tuan-tuan? Lemahkan isteri. Sudah tentunya lemahkan saya. Jika nak lemahkan pemuda UMNO Malaysia, lemahkan siapa dulu tuan-tuan? Lemahkan Datuk Ashraf. Dan jika nak lemahkan UMNO Pusat, lemahkan siapa tuan-tuan? Sudah tentunya presiden tuan-tuan. Kita menyokong Zahid Hamidi, kita menyokong presiden bukan sebab Zahid Hamidi. Kalau kata saudara Fazil jadi presiden pun, kita sokong saudara Fadil sebab saudara Fadil presiden. Kita menjaga institusi presiden. Untuk kita kuatkan parti UMNO, jagalah institusi presiden. Jadi tuan-tuan, jagalah UMNO. Janganlah berbalah lagi. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga UMNO? Kuat kita, kuatlah UMNO. Lemah kita, maka lemahlah UMNO. Ingatlah sahabat-sahabatku semua, pegang ayat ini kuat-kuat. Allah tidak memberi apa yang kita harapkan, tapi Allah beri apa yang kita perlukan.
Kadang-kala kita sedih, kita kecewa, kita terluka. Tapi jauh di atas segalanya, Allah sedang mengatur yang terbaik dalam kehidupan kita. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik untuk kita. Boleh jadi pula kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui segala-galanya, sedangkan kita tidak mengetahuinya. Jalan yang dipilih Allah itu akan indah bila tepat pada masanya. Tuan-tuan, saya cakap ini pun sebab saya sayangkan UMNO dan saya yakin tuan-tuan yang berada di dalam dewan ini pun sayangkan UMNO. Kita nak UMNO kembali kuat, kembali di hati rakyat. Kita semua jangan lemah semangat dengan kekalahan yang telah berlalu. Jika semangat kita sudah hilang, ingatlah wahai sahabat sekalian, kenapa kita masih berdiri lagi di sini hari ini. Jika satu kekalahan kita jatuh dan pecah menjadi ribuan kepingan, janganlah pernah takut untuk mengambil salah satu dari kepingan itu. Kita pegang kuat-kuat, kita genggam erat-erat, kita bangkit dan kembali menawan hati rakyat. Jika kita tak mampu terbang, kita berlari. Jika kita tak mampu berlari, kita berjalan. Jika kita tak mampu berjalan, kita merangkak. Walau apa jua halangan yang melanda, kita harus meneruskan perjuangan ini. Kita harus bangkit dari kekalahan ini. Kita harus buktikan yang kita ini masih terbaik. Kita harus tunjukkan kepada mereka di luar sana bahawasanya kitalah pejuang agama dan bangsa. Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Pemuda Kedah mohon sokongan. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.